Daripada hari pertama sampai hari ke-6 haid, dan hari ke-11 hingga 14 pun haid juga, darah haid, sebab masih lagi dalam tempoh 15 hari. Okay. Jadi ada waktu kosong kat sini. Padahal kita dah mandi kat sini. Kan? Dah mandi. Dah mandi wajib. Sebab kita tak tahu pun darah akan keluar semula pada hari ke-11. So kita mandi wajib, solat dan sebagainya. Okay. So kena solat dan boleh boleh bersama suami ataupun puasa, tak ada masalah. Memang wajib. Okay, wajib. Sebab kita tak tahu pun darah tu akan keluar semula. Tiba-tiba darah keluar dekat sini. Bila darah keluar hari ke-11 sampai 14, jangan solat. Berhenti solat. Sebab ternyata kita masih lagi dalam haid, sebab darah keluar dalam tempoh 15 hari ni. Darah masih keluar rupanya. Jadi ternyata hari ke-7, 8, 9, 10 ni kita dah solat ketika haid rupanya. Bila solat ketika haid, maka solat kita tu tak sah dan puasa kita pun tidak sah. Puasa kena qada, solat tak perlu qada lah. Okay? Tapi berdosa ke? Tak berdosa, sebab kita tak tahu pun darah ni akan keluar pada hari ke-11 hingga 14 kan. Okay, boleh ya? Boleh Puan Fahana Okay, Puan Nuraini, solat seperti biasa lepas hari ke-6, kalau colek dah tak ada darah dan mandi wajib dan solat, sebab kita tak tahu yang darah akan keluar lagi lepas tu. Bagus. Saling bekerjasama saling saling menjawab persoalan. Okey, terima kasih Puan Nuraini, tolong jawabkan. Okey. Kalau tahu Puan Nuraini dah jawab tadi, tak payah saya jawab. Okey, tak apa. Untuk semua lah untuk semua. Jadi untuk seterusnya kena solat je atau tunggu? Kena tengok. Okay? Kalau misalkan dekat situ ada dua pandangan. Sama ada kita nak tunggu sebab kita takut akan berlaku macam bulan lepas. Kan? Kita takut akan berlaku macam bulan lepas, kita tunggu. Tapi kalau tak berlaku macam bulan lepas, kita kena qada balik solat-solat kita. Hari ke-7, ke-8, ke-9. Sejak berhenti hari ke-6 tu, solat selepas tu kita kena qada balik kalau kita tunggu. Kalau kita tunggu sampai hari ke-11 tak keluar, mandi cepat, mandi wajib cepat, lepas tu qada balik solat-solat yang ditinggalkan daripada hari ke-6. Okay? Yang lebih selamatnya adalah solat je. Okay? Tapi tunggu pun bagus juga sebenarnya. Tunggu pun itu adalah antara pandangan yang muktamad dalam mazhab. Ada yang mengatakan pandangan muktamad adalah tunggu, kena tunggu, wajib tunggu. Sebab kita beramal apa yang berlaku pada bulan lepas. Tapi ada juga pandangan pandangan ulama kita yang mengatakan kalau dah berhenti solat, mandi wajib solat. Okay? Jadi kalau misal kata hari ke-11 keluar balik, berhentilah solat. Tapi kalau tak keluar, jadi kita dah solat. Tak perlu kita qada dah hari ke-7, 8, 9, 10 tu. Macam tu. Okay? Tapi pandangan muktamad dalam mazhab, ada yang menyebut pandangan muktamad adalah menunggu, beramal apa yang berlaku pada bulan lepas. Okay. Wallahu a'lam. Okay. Ada juga kitab menyebut pandangan muktamadnya adalah pandangan muktamadnya adalah solat terus. Hari ke-6 berhenti, solat terus. Sebab boleh jadi berlaku macam bulan lepas, boleh jadi tak berlaku macam bulan lepas. Jadi terpulanglah mana yang terbaik, mana yang rasa inilah, rasa nak terpulanglah tak ada masalah. Okey. Kat mana kita? Kat sini. Okey. Jadi haid dia keluar berterusan sampai hampir 15 hari, kemudian berhenti. Tak ada darah yang keluar ketika tamat tempoh 15 hari. Setelah beberapa jam berlalu, darah keluar semula selama 3 hari. Maka haidnya, kat sini kita tersalah buat ni. Tapi tak apa, kita masuk lagi kat sini. Darah keluar semula selama 3 hari. Yes. Contohlah kita letak hari ke-18 kat sini kan. Yang ini tempoh antara ni tepat 15 hari.
Okey, itu tepat 15 hari. Dikatakan setelah beberapa jam berlalu. Maksudnya ketika tamat tempoh 15 hari tak ada keluar darah. Tapi lepas beberapa jam lepas tu, contohlah kita bagi 3 jam. 3 jam lepas tu keluar balik darah. Okay. 3 jam lepas tu keluar balik darah. Tu. Selama 3 hari. Okey. Jadi darah apa ni? Kita ada darah A, kita ada darah B. Apa hukum dia? Okay, patutnya saya anjak ke sini sikit. Darah keluar hampir 15 hari tapi berhenti lepas tu. Lepas dah sampai masa tamat tempoh 15 hari ni, pukul 2 petang tu kan. Kalau pukul 2 petang kat sini, pukul 2 petang kat sini lah. 2 petang tu tak ada darah keluar. Lepas beberapa jam lepas tu baru darah keluar. Okey. Apakah darah tersebut? Puan Siti Hanifah tanya, kalau solat ragu-ragu sama ada haid dah habis atau akan keluar balik pada hari ke-11, adakah ibadah itu sah? Solat ragu-ragu. Kenapa nak solat ragu-ragu? Okey, kat situ tak perlu ragu-ragu solat. Sama ada haid ada habis atau akan keluar balik sebab kita tak tahu. Okey, kalau misal kata dah biasa kena tak apa. Maksudnya biasa kena haid bulan lepas hari ke-11 datang semula. Bulan satu lagi rupanya haid datang juga hari ke-11. Maka jangan solat. Tak payahlah solat. Okey? Sebab rupanya dah 2 bulan dah sama. Kalau dah 2 bulan sama tu, so tak perlulah solat dah. Okey? Tak perlu solat. Tunggu sampai maksudnya haid kita tu dah berubah situasi. Okey? Dan kalau ikut saya belajar daripada guru saya sendiri, sebenarnya pendapat tu yang dipegang. Okey? Maksudnya pendapat yang tak perlu solat. Kan? Dah kena bulan ni, hari pertama sampai hari ke-6, lepas tu berhenti, tiba-tiba datang hari ke-11 sampai 11 sampai 14. Jadi bulan seterusnya hari ke-6 tu tak perlu solat dah. Tak perlu solat, kena tunggu sampai hari ke-11. Okey, tu pendapat muktamad. Yang saya dapat daripada guru saya. Ada juga kitab menulis pendapat muktamad yang satu lagi tu. Itu wallahu alam. Okey. Yang saya pernah bagi tahu dulu. Pendapat yang pertama tadi, pendapat yang satu lagi tadi. Okey. Tapi sebab tu saya kata kalau misal kata dah 2 bulan benda yang sama berlaku, jadi bulan ketiga tu kita ikut pendapat tak perlu solat. Hari ke-6 berhenti darah, tak perlu solat, tunggu sampai hari ke-11. Okay? Tapi solat janganlah ragu-ragu sebab solat ragu-ragu ni bila kita solat ketika itu darah keluar, itu memang ragu-ragu. Tapi kalau kita solat darah tak keluar, itu tak perlu ragu-ragu sebab kalau darah tu akan datang keluar, so itu kita tak jangka. Okay? Bukan kuasa kita darah tu akan keluar. Dan kita tak boleh nak agak darah tu confirm keluar ke tak, kecuali kalau setiap bulan memang sama, dah biasa macam itu, so tak perlu solat, terus tunggu sampai hari ke-14, okay? Sampai darah berhenti, betul lah. Okay, tak apa. Okay. Oh, Nur dah jawab dah. A. Haid, B. Istihadah. Ada jawapan lain? Kenapa haid? Kenapa istihadah ni? Okay, ni. Kita berada pada perbincangan situasi ketiga. Okay. A ni, Nur kata haid. A ni istihadah. Ada jawapan lain? Sama macam Nur. Okay. Okay, kenapa kita hukum dia haid? Okay, kenapa kita hukum dia haid? Sebab darah keluar dalam tempoh 15 hari. Okay. Melebihi tak 15 hari? Tak melebihi pun. Okay. Dia tak melebihi 15 hari, tapi
darah keluar semula selepas 15 hari. Tapi darah keluar juga selepas 15 hari. Tapi kita kena tengok hari ke-15 ni keluar tak? Tepat. Kalau ni pukul 2 petang, tepat pukul 2 petang kat sini keluar tak darah? Oh, dia dah berhenti pagi tadi. Confirm semua haid. Okay. Tapi kalau dia tak berhenti, dia keluar lagi berterusan sampai 3 hari lepas tu, ataupun berterusan sampai beberapa jam lepas 2 petang. Contohnya darah keluar daripada pukul 2 petang hari pertama, terus berterusan, dia 15 hari, pukul 2 petang masih keluar, colek-colek masih ada lagi. Pukul 5 baru berhenti. Kat situ dah something. Okay, kat situ nanti. Kita belajar nanti. Sekarang ni, kita kena pastikan kalau nak kira ini semua haid, mesti tepat 15 hari, mesti tak ada darah. Colek, mesti tak ada kesan. Okay? Colek, mesti tak ada kesan darah ataupun kotoran. Kalau beberapa jam lepas tu ataupun beberapa minit lepas tu, lepas pukul 2 petang tu, beberapa minit, keluar darah. Itu confirm istihadah. Okay? Sebab darah tu keluar selepas tepat pukul 2 petang. Tepat hari 15 hari tu. Walaupun pukul 2 petang, contohlah kat sini kita keluar haid memang tepat pukul 2 petang. Kat sini tepat pukul 2 petang kita colek tak ada. Tapi 5 minit tiba darah keluar balik. Itu pun kira istihadah. Sebab kita dah colek tepat pukul 2 petang. Hari 15 hari, tepat sempurna 15 hari, iaitu pukul 2 petang kita dah colek tapi tak ada kesanan darah, tak ada apa-apa. Maka darah yang sebelum tu semua haid. Kalau ada keluar beberapa minit lepas tu ataupun beberapa jam lepas tu, semuanya istihadah. Okay, boleh nampak? Situasi ketiga ini adalah situasi yang sangat-sangat penting, ya, sebab dia berkaitan dengan keadaan haid yang ke-6. Okay. Dia berkaitan langsung dengan keadaan haid yang ke-6. Okay, boleh faham tak yang situasi ketiga ni? Boleh nampak tak? Saya nak tuan-tuan perempuan faham betul-betul yang tak ada darah keluar pada ketika sempurna 15 hari, iaitu pada pukul 2 petang ni. Tu kena faham betul-betul. Okey. Okey, boleh Alhamdulillah. Nombor 6. Situasi keadaan istihadah ke-6. Ada lagi keadaan-keadaan istihadah yang lain. Okey. Tapi yang saya muatkan dalam ini adalah 6 saja, kan? Tapi banyak situasi sebenarnya. Okay. Dan situasi tersebut kita dah belajar dah. Dah belajar dah pun. Cuma ingat tak ingat je. Okey, situasi ke-6 iaitu istihadah ketika haid dan istihadah ketika nifas. Okey, sedar ataupun tidak, sebenarnya dalam bab istihadah yang orang kata rumit lah, apa susah sangat lah tu kan, inilah, susah sangat nak kira bagi semua, banyak bahagian-bahagian, ia adalah perbincangan situasi yang ke-6 ini. Situasi ke-6 inilah yang dia punya core perbincangan dalam bab istihadah. Yang lain kita boleh bezakan tanpa kita mengetahui apa sifat-sifat darah. Okay? Tanpa kita tahu pun sifat darah. Saya tak tanya pun darah hitam ke, darah merah ke, darah coklat ke, kan, darah perang ke, darah kuning ke. Saya tak tanya langsung setakat ni, betul tak? Okay? So kita tak ada pembahagian pun. Kita tak ada pembahagian lagi. Okay? Tapi dalam bab istihadah yang untuk situasi ke-6 ini, inilah perbincangan utama dia. Okay, perbincangan utama untuk bab istihadah yang mempunyai 7 pembahagian lah bagai semua tu. Okay, tu. So yang inilah kita akan masuk. Okay, tapi jangan risau, bukan hari ni. Yang ini kita nak tengok gambaran dia. Macam mana istihadah yang kata susah sangat tu, macam mana gambaran dia. Okay. Perempuan jangan fikir saya cakap ni, maksudnya saya ni, ustaz ni fikir senang lah tu. Tak. Saya cakap susah tu memang susah sebenarnya. Okay, ada masalah tertentu susah, ada masalah tertentu senang. Okay, bergantung kepada kebolehan kita mengenal pasti warna ataupun mengenal pasti dia punya sifat-sifat. Okay, kalau sifat-sifat susah, lepas tu kalau
masa pun tak ingat, hari pun tak ingat, tarikh tak ingat, itu menyebabkan benda tu jadi payah. Jadi lagi rumit. Sifat-sifat tak dapat kenal pasti, ada cara dia, tapi kena kenal pasti betul-betul tarikh-tarikh darah keluar, sifat-sifat darah keluar, lepas tu masa dia keluar pukul berapa, tu yang rumit tu sebenarnya, kan? Masa keluar tu pagi ke, berapa petang ke, berapa jam keluar dan sebagainya lah. Okey, darah keluar pekat ke, cair ke, tu semua tu. Okey, tak apa. Kita stop dulu kat situ. Kita nak tengok gambaran je. Apa benda istihadah ketika nifas, istihadah ketika haid ni, apa benda? Kita nak tengok tu dulu. Okey, kita ambil situasi pertama. Okey. Keadaan ke-6. Okey, nombor 6. Keadaan ke-6. S1. Okey. So, test pertama. Okay. Darah haid keluar. Kita ambil darah haid dulu. Kita ambil darah haid. Darah haid keluar berterusan sehingga melebihi tempoh 15 hari. Okey. Tempoh 15 hari kat sini. Contohlah contoh. Tempoh 15 hari kat situ. Yang ini hari pertama. Darah mula keluar. Darah keluar berterusan. Berhenti tak sini? Tak. Hampir-hampir 15 hari berhenti tak? Tak berhenti juga. Tamat tempoh 15 hari berhenti tak? Tak berhenti. Terus keluar. Berterusan. Tu. Tak kisahlah berterusan tu sikit ke berapa jam selepas. Contohlah contoh. Dia keluar haid pukul 8 pagi. Tepat sempurna 15 hari pukul 8 pagi. Jadi tak kisahlah darah ni keluar berterusan tu. Yang penting pukul 8 pagi hari ke-15 darah masih keluar. Jadi darah masih ada. Sama ada masih keluar dekat toilet wanita ke, ataupun kalau colek masih lagi ada, tu pun dikira masih lagi berdarah lah. Walaupun darah tu hanya beberapa minit selepas 8 pagi. Di hari ke-15 ni sempurna 8 pagi kan. Tapi dia darah tu keluar sampai 8.30 je. 8.30 pagi ataupun 8.05 minit pagi. Ataupun ataupun pukul 5 petang tu. Ataupun beberapa hari lepas tu. Tak kisahlah. Yang penting hari ke-15 tepat sempurna 15 hari pukul 8 pagi darah masih keluar. Okey. Bila darah masih keluar dalam tempoh ketika tamat tempoh 15 hari iaitu pukul 8 pagi ni darah masih keluar, di sinilah terjadinya istihadah ketika haid. Apa maksud istihadah ketika haid? Istihadah telah bercampur dengan haid. Okey. Perempuan ni mengalami istihadah ketika haid, iaitu darah istihadah bercampur dengan darah haid sebab tak ada pembeza. Hari ke-15 ni masih keluar darah. So tak ada pembeza. Yang ni ada beza kan? Ada pembeza dia ni. Tapi ini tak ada pembeza. Dia dah terus terkeluar. Jadi macam mana? Macam mana nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah? Yang itu. Okey. Macam tu juga kalau nifas. Saya nak tanya, nifas paling lama berapa hari? Nifas, tempoh nifas paling lama berapa hari? Ingat tak? Bagus. 60 hari. Okay. Kita tengok nifas pula. Tadi haid kan? Okay. Kita tengok nifas pula. Masih lagi dalam situasi pertama. Okay. Darah nifas keluar. Ini pada hari pertama sampai hari ke 60. Okay. Hari pertama sampai hari ke 60. Darah keluar.
berterusan. Ya, berterusan keluar. 60, masa hari ke-60 tepat. Okey. Lahir pukul apa? Lahir pukul 5 pagi. Maksudnya 5 pagi keluar darah lah. Okey, 5 pagi keluar darah. Setelah lahir tu terus keluar darah sampai 5 pagi hari ke-60 ni. Keluar tak? Ya, darah masih keluar. 5 pagi tu memang masih keluar lagi. Tak kisahlah, lepas 5 pagi tu keluar sampai pukul 6 pagi ke, ataupun sampai beberapa hari lepas tu. Yang penting, hari ke-60 tepat, iaitu 5 pagi, tak kisahlah apa kan. Yang penting samalah dengan ni. Tepat hari ke-60, sempurna 60 hari nifas dia, darah masih keluar. Maka wanita ini mengalami istihadah ketika nifas. Darah nifasnya telah bercampur dengan darah istihadah. Ataupun darah istihadahnya telah bercampur dengan darah nifas, maka kita kena kenal pasti mana satu nifas, mana satu istihadah. Itu je sebenarnya poin penting dia, nak tahu mana satu istihadah, mana satu nifas. Itu. Mana satu istihadah, mana satu haid. Okey. Situasi kedua. Boleh nampak setakat ni? Boleh tak? Nak tahu dulu. Sebab hari ni memang saya tak buat live. Boleh, alhamdulillah. Kali ni saya tak buat live. Sebab saya tahu dalam bab istihadah memang kita akan banyak sangat praktikal. Jadi saya memang tak buat live Facebook sebab memang orang takkan faham lah. Orang yang apa je, yang ikut kita dalam ni je akan faham macam mana. Okey. Kita ambil situasi kedua. Okay, apa yang berlaku? Darah haid keluar daripada hari pertama. Okay, ambil haid balik. Kita pergi pada haid balik. Darah haid keluar daripada hari pertama dan berhenti pada hari ke-7. Okay. Namun, darah keluar semula sebelum tamat tempoh 15 hari. Okay. Darah keluar semula sebelum tamat tempoh 15 hari. Tempoh 15 hari kat sini. Tapi darah keluar semula dekat sini. Contohlah hari ke-14. Tak kisahlah 14 ke, 13 ke, tak kisahlah. Sebab dia kaedah dia sama je. Yang penting sebelum hari ke-15 darah keluar. Darah keluar semula. Darah keluar semula sebelum tamat tempoh 15 hari. Dan darah keluar berterusan hingga melebihi tempoh 15 hari tanpa berhenti walau sekejap ketika tamat tempoh 15 hari. Darah keluar kat sini, berhenti. Okay. Kemudian tiba-tiba sebelum hari ke-15 darah keluar balik. Dan darah tak berhenti pun ketika tamat tempoh 15 hari. Dia melebihi. Dia keluar daripada sebelum hari ke-15, dia keluar melebihi hari ke-15. Sebelum hari ke-15 dia mula keluar dan melebihi hari ke-15 dia keluar tu. Pada tepat sempurna 15 hari, berhenti tak darah? Tak berhenti. Itu poin dia. Okey. Nah, kita nak tahu beza darah, nak mudah kira beza darah adalah kita tengok waktu terakhir ketika sempurna hari ke-15, sempurna 15 hari haid tu, ada darah ke tidak? Kalau ada darah, kalau tak ada darah, sempurna 15 hari tu tak ada darah. Contohnya pukul apa? Dia mula haid pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari ni, kena cek, ada darah tak? Sebab itu kalau darah tiba-tiba keluar, ini kena jaga betul-betul. Pukul 12 tengah hari, tepat sempurna 15 hari. Kena cek betul-betul waktu tu, ada darah tak? Kena colek lah. Kalau masih lagi, kalau tak ada darah, maka haid dia adalah yang ini sampai sini. Sampai sebelum 15 ni kan. Bila cek tak ada darah tu kan. Okay, semuanya haid. Kalau ada darah keluar selepas 12 tengah hari itu, ada darah keluar, itu adalah istihadah. Yang penting pukul 12 tengah hari tepat, tak ada darah keluar. Barulah ada pembeza dia. Okay. Tapi sekarang ni, kita belajar istihadah ketika haid, iaitu darah tak berhenti.
darah keluar melebihi 15 hari tapi tak berhenti ketika sempurna 15 hari. Iaitu ketika pukul 12 tengah hari, darah tak berhenti. Inilah menjadi topik perbincangan utama kita. Okay? Tak kisahlah situasi macam ini ke, nampak tak? Dia tak berhenti. Sama ada dia keluar berpanjangan ataupun dia keluar sikit sebelum 15, dia keluar sikit lagi, terus berterusan. Tak kisahlah. Yang penting kaedah dia sama. Hari ke-15 tepat ataupun hari ke-60 tepat, darah tak berhenti. Itulah dipanggil istihadah ketika haid dan istihadah ketika nifas. Okey, macam tu juga nifas. Okey, macam tu juga nifas. Situasi yang sama untuk nifas pula. Okey, darah keluar contohnya. Darah nifas keluar daripada hari pertama sampai hari ke-44. Contohlah contoh 44. Rasa dah pandai dah kira. Okey Puan Amalina, tak ada masalah. Nanti boleh tengok aku rakaman. Okey. Apa dah? 10 okey. Okey, darah keluar sampai ke 44. Lepas tu mandi kan. Okey, darah hari ke-60 kat sini. Okay. Semua rasa semua dah tahu kan macam mana nak kira tempoh kiraan hari nifas. Kiraan hukum lain, kiraan hari lain kan. Kita boleh tengok balik lah. Okey. Jadi sebelum hari ke-60 ni keluar darah. Contohlah kita bagi contoh hari ke-55. Tak kisahlah 55 ke, hari ke-50 ke, tak kisah, tak ada masalah. Yang penting kaedah dia sama juga. Apa yang berlaku? Masa tepat 60 hari, darah masih keluar. Itu je yang berlaku. Itu je masalah dia. Okay? Tepat 60 hari, darah masih keluar. Contohnya, darah keluar hari pertama ni pukul 7 pagi. 60 hari dia pukul 7 pagi. Keluar tak darah? Colek keluar tak? Yes, keluar. Tak colek pun memang keluar sebab dah ada dekat tuan wanita tu, memang terasa dah keluar, memang masih keluar pukul 7 pagi. Sempurna 60 hari tu pukul 7 pagi, darah masih keluar. Okey, nampak? Itu situasi kedua. Okey? Boleh dapat setakat ni. Kaedah dia sama kan? Tepat 15 hari ataupun tepat 60 hari ke-60 tu tepat ataupun 15 hari tepat, darah masih keluar. Tu je cerita dia. Okey? Tak kisah darah putus-putus ke putus-putus, tiba hari ke-60 keluar. Dia putus-putus kat sini. Tiba masa sebelum hari ke-60 keluar darah sikit. 7 pagi hari ke-60 ni pun keluar darah juga. Ataupun hit dia putus. Tiba-tiba keluar dekat sini. Dekat 15 hari ni. Kan? Pukul 12 tengah hari. Tepat colek memang keluar. Tu masalah. Okey? Itu yang menjadi permasalahan. Okey. Itu situasi dia. Okey. Jadi apa hukum dia? Untuk yang situasi ni ada dua situasi kan? Macam ni kan? Okey, apa hukum dia sebenarnya? Okay, kita baca tu, muka surat 72. Kedua-dua situasi ini menunjukkan bahawa darah haid ataupun nifasnya telah bercampur dengan darah istihadah kerana darah tidak berhenti ketika tamat tempoh maksimumnya. Okey, faham Oleh itu, kita kena mengenal pasti berapa lama tempoh haid atau nifasnya yang sebenar. Ianya bergantung kepada keadaan wanita yang mengalami istihadah tersebut. Apabila tempoh haid atau nifas yang sebenar telah dikenal pasti, maka sudah pasti yang selebihnya adalah darah istihadah. Maksudnya dalam permasalahan macam ini, tak kisahlah keluar tu berapa banyak selepas tu, mungkin lepas 15 hari ni keluar beberapa jam, keluar mungkin beberapa hari, atau mungkin keluar beberapa bulan, kan? Berterusan keluar beberapa bulan. Itu pun sama juga. Okay? Jadi kita nak kena kenal pasti. Persoalan bila darah terjadi macam itu, kita hanya nakkan jawapan iaitu nak kenal pasti mana satu haid, mana satu nifas. Kan? Mana satu haid, mana satu istihadah, mana satu nifas, mana satu istihadah. Ataupun senang cerita, kalau kita dah tahu mana haid,
maka yang lain tu semua istihadah. Kalau senang cerita, kalau kita dah tahu mana satu nifas, maka yang lain tu semuanya istihadah. Okey. Boleh dapat tak? Boleh ke? Okay, faham ya? Dalam bab istihadah saya kena tanya banyak sikit. Saya kena tanya faham ke tidak tu. Memang kena. Kalau tak nanti masuk ke depan, KO kan? Habis. Okey. So tak apa, kita berhenti rehat kejap. Apa hal tiba-tiba ada rehat kan? Tak rehat. Bukan rehat apa. Kita tengok slide jap. Okay, kita tengok slide jap. Ni kira rehat minda lah ni. Practice, tulis. Saya pun tak tahu perempuan semua tulis ke tidak ni kan. Okay, so kita tengok slide kita. Oh, ada kerja berkumpulan dan pembentangan. Oh, tulis ya. Okay, bagus. Puan Nurul Hanis, Puan Nurul Sudan. Okay, bagus. Bagus ya. Sebab tu kena tulis. Kalau tak tulis memang kita akan ketinggalan dan kita akan hilang apa. Kita punya apa. Macam tercicir lah ilmu kita tu. Okay. Kalau ikutkan saya punya apa fokus saya kalau ada buat buat seminar ataupun diskusi yang apa kan yang berpanjangan dan depan-depan lah, bukan dalam ni, depan-depan, bukan online. Saya nak buat kerja berkumpulan ni. Lepas tu pembentangan. Saya akan bagi saya punya apalah, saya punya idea, saya akan bagi saya akan bahagikan kumpulan-kumpulan. Kemudian dia kena bentang keadaan darah istihadah keluar ni. Saya nak minta dia bentang. Kita ada berapa keadaan? Kita ada 6 keadaan kan. Saya nak dia bentang. Macam mana dia boleh bentang ataupun sama dia betul ataupun tidak dia bentang. Sebab kebanyakan keadaan tu dah belajar. Sebab ni bagus, practice. Saya sangat-sangat suka dalam kelas saya, sama ada kelas bahasa Arab saya ke, kelas fiqh wanita saya ke, saya suka sangat-sangat practice. Okay? Selain tu saya pun boleh bagi taklimat tentang pusaka, wasiat, hibah, sebab saya bekerja di Amanah Raya. Okay? Saya bekerja di Amanah Raya. Pun itu antara saya punya kemahiran lah untuk berkongsi ilmu. Okay? Bab pusaka, bab apa nama dia? Faraid kan. Seronok bila kita berkongsi dan secara berdiskusi. Bukan saya seorang ceramah. Kalau saya seorang ceramah memang tak suka lah. Saya akan banyak bertanya audiens saya. Okay? Walaupun bab pusaka, dia tahu ke tak tahu ke jawab je. Yang penting ada jawapan. Okey. Okay, ni kita dah bincang tadi istihadah ketika haid dan istihadah ketika nifas. Ramai yang tersilap. Apa benda yang tersilap ni? Banyak kesilapan yang berlaku. Pemahaman, okey? Pemahaman yang perlu diperbetulkan. Okay, cuba tengok. Kebiasaannya darah haid saya keluar selama 8 hari. Namun pada kali ini darah haid saya tidak berhenti setelah 8 hari, bahkan berterusan keluar sehingga 18 hari. Maksudnya daripada hari pertama, darah haid dia biasa 8 hari je. Tapi kali ni berterusan sampai 18 hari. Jadi macam mana ya? Macam mana tu? Kan? Haid dia biasa 8 hari. Tapi kali ni dia berterusan sampai 18 hari keluar darah haid. Apa kesilapan kita, kebiasaan orang perempuan? Kesilapannya adalah kita terus mengira bahawa darah daripada hari pertama sampai hari ke-15, iaitu tempoh haid paling lama, maksimum haid 15 hari. Jadi kesemua darah 15 hari itu semuanya haid. Kemudian lepas 15 hari itu sampai 18 hari itu semua istihadah. Ini kesilapan kebanyakan orang perempuan. Bukan semua, saya minta maaf, bukan semua.
Bukanlah saya nak kata salah tak, dia tersilap je, kan? Tersilap. Sebab itu kita perlu belajar, kena belajar. Lagi-lagi yang mengajar dekat sekolah, ustazah-ustazah, ya, lagi-lagi kalau macam ibu-ibu lah, ibu bapa pula, ibu-ibu, kan? Sebab anak kita akan bertanya bila mana berlaku macam ini. Hari ke-15 masih lagi keluar. Tepat 15 hari, tepat hari ke-15 masih lagi keluar. So, okay, jadi ramai yang kita anggap haidnya hanya 15 hari, kemudian selepasnya istihadah. Macam tu juga nifas. Nifas kita keluar daripada hari pertama sampai hari ke-63. 63 hari keluar ni. 63 hari. Masa tepat hari ke-60 memang keluar, tak berhenti. Jadi kita terus mengira apa? Nifas kita daripada hari pertama, nifas. Saya tulis hash pula. Nifas, N. Daripada hari pertama sampai 60 tu nifas kita hukum. Lepas tu, lepas 60 hari tu, sampai 63 kita hukum istihadah. Okay, so ini adalah kesilapan. Ini adalah kesilapan kita. Tak boleh kita biarkan macam ini. Okay, tak boleh kita biarkan berterusan macam itu. So kena belajar, kena pandai mengira, kena pandai mengenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah. Contohlah, kalau berlaku macam ini, darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-18. Okay, kita masuk praktikal, tapi saya tak nak tulis. Kita sama-sama, saya diskusikan. Saya tanya. Saya tanya perempuan, tuan-tuan kalau ada semua. Okay. Saya tanya, bila darah keluar daripada hari pertama berterusan sampai 18, apakah perkara pertama yang kita akan nak tahu? Maklumat pertama yang kita nak tahu, apa dia? Berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi, kan? Apakah perkara pertama sekali yang rasa-rasa tuan-tuan perempuan rasa itu first kena tanya? Untuk kita nak mengenal pastilah mana satu haid, mana satu istihadah dia. Okay. Jumlah hari masa keluar haid. Puan Nurul Hanis, saya tak berapa nampak. Apa tu? Cuba spesifikkan. Darah keluar. Okay, cuba tengok ni. Puan Nur pun darah, okay, tengok sini. Darah keluar. Okay, darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-18. Dia kata, Ustaz, dah 18 hari darah saya keluar. Dia kata macam tu. Ni hari dah 18 hari dah ni. Saya pun tak tahu haid ke nifas. Haid ke istihadah ke macam mana. So, apakah soalan pertama yang kita nak tanya dekat dia bila dia macam ini? Saya tak faham. Saya tak faham tempoh suci dah cukup 15 hari, Puan Nuraini. Tempoh Nur bila haid berhenti. Dia pun tak tahu mana satu haid dia, mana satu nifas dia, mana satu istihadah, mana satu haid. So cuba tanya satu soalan yang boleh saya nampak. Puan Hana kata kena tengok warna darah ke? Puan apa tu? Rafidah tempoh haid. Macam mana soalan dia? Buat catatan, kira jumlah hari, tarikh keluar haid hingga berhenti haid. Tarikh keluar haid hingga berhenti haid. Pukul berapa haid mula keluar untuk kira hari haid bermula? Bagus, Puan Aisyah Humaira. Bagus. Soalan yang tepat. Soalan yang sangat tepat. Puan Nurani kena tahu bila last haid dia yang sebelum ni. Puan Nurani punya soalan nak tahu bila last haid dia sebelum ni tu bagus juga. Okay. Tu basic, sangat-sangat basic lah. Maksudnya dia kena suci selama 15 hari ataupun lebih. Barulah dikira darah selepasnya itu adalah darah haid. Tu
tu memang basic lah. Tu kira memang kena tanya tu. Ataupun biasanya orang perempuan dah tahu kan. Biasanya orang perempuan dah tahu mesti lebih 15 hari baru keluar head. Okay. Tengok warna head, kepekatan head, bau head. Tengok warna ni, Puan Hanis, ataupun ada seorang lagi yang bertanya tadi, tengok warna darah. Bagus, tapi kita belum belajar lagi. Okay? So, saya tak nak perempuan kalau ada soalan macam ini, jangan tanya dulu. Warna head, darah head, kepekatan, bau dia semua, jangan tanya dulu. Tu belum lagi. Okay? Tu belum lagi. Tu jauh lagi ke depan. Tengok waktu, pukul berapa keluar. Waktu dan tarikh keluar. Bagus. Puan Rahimah ada ya. Soalan dia, bila berlaku macam ini, darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-18, apakah soalan pertama yang kita nak tanya kepada orang yang mengalami macam ini? Okey, baik. Puan Mai, tarikh mula dan masa haid. Okey, bagus. Puan Aisyah Umairah, terima kasih. Terima kasih dan kita ucap tahniah pada Puan Aisyah Umairah kerana ada yang betul juga tadi, tapi Puan Aisyah Umairah jawapan dia adalah yang first, maksudnya yang awal, jawapan terawal, okay, dan tepat. Alhamdulillah. Okay, bagus. Maksudnya apa? Kenapa saya kata macam itu? Kita kena tahu dulu hari dia keluar haid, bila dan pukul berapa. Okay? Sebab kita jangan tanya dia hari ke-15. Okay? Jangan tanya dia pasal hari ke-15 sebab dia biasanya tak tahu pun nak kira. Biasanya ramai yang salah kira hari ke-15. Okay. So bila kita tahu hari pertama, contohlah dia keluar 1 bulan 1. Pukul apa? Pukul 11 pagi. 15 hari tepat. Pukul berapa? Hari apa? Berapa tarikh dia? Cepat. 15 hari tepat. Sempurna 15 hari, pukul berapa, tarikh berapa? Kira cepat. Ini kira. Cepat. Isteri saya pun kena belajar juga. Cepat kira. Sekali. Contohnya darah haid dia bermula 1 hari bulan 1. 1 hari bulan 1 pukul 11 pagi. Bilakah tepat 15 hari? Sempurna 15 hari. Apa? Okay, bagus Puan Erni. Bagus. Puan Noraini. Ada yang jawab tadi pukul 15 hari bulan 1. Puan Fidah. Puan Fidah kira macam mana tu? Puan Fidah. 1 hari bulan 1 pukul 11 pagi. 2 hari bulan 1 pukul 11 pagi baru sehari. Baru sempurna sehari. 3 bulan 1 pukul 11 pagi baru 2 hari. Kiraan tu kena tepat. Okey? Puan Fidah boleh jadi bila 15 hari, dia confirm 16 bulan 1. Pukul apa? 11 pagi. Bagus. Ada Puan Mai pun kira 15 bulan 1. Macam mana ni? Okay, kiraan. Kena tengok balik kiraan macam mana. Nak tepat, kira yang tepat. Oh, dah betul kan? Okay, bagus. Sorry. Okay. 16 bulan 1 pukul 11 pagi. Okay. Saya nak tanya. Kenapa kita nak tahu? Kenapa kita nak tanya soalan pertama? Soalan pertama kita apa? Bila waktu haid? Bilakah istihadah? Bilakah waktu darah haid mula keluar? Pukul berapa?
Maksudnya bila tarikh dia dan pukul berapa. Kenapa kita nak tanya soalan tu? Kenapa kita nak tanya soalan tu? Minta maaf Puan Syamilah, apa dalam bab istihadhah ni kita akan lama sikit. Dalam bab istihadhah kita akan lama sikit. Tak apa, kalau tak cukup pun kelas satu sekali lagi pun tak apa, tak ada masalah. Nanti kita akan sambung je. Kita sambung sendirilah, kita je lah, tak payah masuk ke pusat Islam lah. Kita sambung kita je lah, tak ada masalah. Okey. Puan Siti Hanifah kata sebab nak tahu bila istihadhah. Sebab nak tahu bila bermula istihadhah. Okey, Puan Siti Hanifah, kalau macam itu bila istihadhah dia? Soalan saya. Puan Norizal kata untuk kiraan 24 jam. 24 jam. Kira apa tu? Dia dah keluar sampai 18 hari ni. Macam nak kira apa untuk 24 jam tu untuk apa? Saya tak berapa nak faham tu. Nak tentukan masa yang tepat, tentukan bila mula istihadhah. Jadi Puan Aisyah Humairah sama juga dengan Puan Siti Hanifah. So dah dapat dah 1 bulan 1 pukul 11 pagi. So bila istihadhah dia? Bila mula istihadhah? Puan Siti Hanifah kata 16 bulan 1 11 pagi bermula istihadhah. Puan Aisyah Humairah kata 16 bulan 1 selepas 11 pagi darah keluar adalah darah istihadhah. Sudah. Saya ingat kena faham dah. Alamak. Tak bolehlah masuk bab seterusnya. Aku cadang nak masuk bab seterusnya. Kacau. Macam mana ni? Kalau dah dua orang yang apa ni? Yang bagus-bagus ni cakap untuk menentukan darah istihadhah keluar bila. Tu okey. Okey, kita kembali balik. Okey, kejap. Kita kembali balik kepada kita punya ni. Ni dah kacau dah ni. Jangan risau. Aduh, macam mana ni? Okey. Cuba tengok kat sini. Ataupun tadi bertepatan dengan situasi pertama. Darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-18. Betul? Tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Jangan risau. Okay, darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-18. Contoh 18. Kita dah selesai situasi pertama, kita dah bincang tadi. Darah keluar berterusan daripada hari pertama sehingga melebihi 15 hari dan berhenti tak ketika tamat tempoh 15 hari ni? Berhenti tak? Tak berhenti. Okey, cuba tengok kat sini. Bila darah berterusan sampai 18 hari dan tak berhenti ketika sempurna 15 hari ni, pukul 8 pagi tu, tak berhenti, colek memang masih ada. Apa hukum dia? Hukum dia apa? Tahu tak apa hukum darah ni? Semua darah ni. Perempuan, tuan-tuan semua tahu tak apa hukum dia? Mana satu haid, mana satu istihadhah, tahu tak? Soalan saya. Okey, jangan risau saya tak marah ni, janganlah rasa kena marah pula. Tak marah. Tahu tak apa mana satu haid, mana satu istihadhah dia? Puan Norizal kata sampai 16 hari bulan tu haid. Lepas tu ada jawapan lain tak?
Mana satu haid, mana satu istihadah. Okey, cepat. Kita nak selesai yang ini je malam ni. Okey, lepas tu istihadah. 16 hingga 18 istihadah. Puan Fidah. Okey. Lain? Ada lain? Confused. 1 hingga 15 darah haid, 16 hingga 18 darah istihadah. Okey. Okey, dengar sini. Perempuan, tuan-tuan semua dengar sini. Okey, cuba tengok, jangan tengok muka saya, tengok dekat sini, tengok darah. Okey. Kita dah belajar ni tadi. Tapi ada tak saya catat mana satu haid, mana satu istihadah? Ada tak saya catat? Mana satu haid, mana satu istihadah? Ada tak saya masa kita belajar tadi, ada tak saya suruh tentukan mana satu haid, mana satu istihadah? Tak ada kan? Saya kata kalau terjadi macam ini, terjadi macam ini iaitu darah berterusan keluar ketika sempurna 15 hari darah masih keluar. Okey? Ketika sempurna 15 hari darah masih keluar. Dan situasi yang kedua pula, ketika sempurna 15 hari darah masih keluar, darah putus-putus. Tapi masa sempurna hari ke-15 ni tepat darah masih keluar dan berterusan keluar selepas tu. Macam tu juga nifas. Masa hari ke-60 darah masih keluar. Okey, darah masih keluar. Masa hari ke-60 yang ini darah masih keluar. Tepat hari ke-60 darah masih keluar. Saya tak hukum pun mana satu haid, mana satu istihadah. Nampak tak? Tak ada, kosong. Tak ada langsung saya hukumkan. Mana satu haid, mana satu istihadah, mana satu nifas, mana satu istihadah, kita tak hukumkan lagi. Belum lagi kita hukumkan. Tapi saya kata apa? Bila terjadi macam ini, darah berterusan keluar, dan tak berhenti pada hari ke-60 tepat, darah berterusan keluar, tak berhenti pada hari ke-15 tepat masa haid, darah keluar macam putus-putus sikit, tapi hari ke-15 dia keluar lagi, masa tepat 15 dia masih keluar, ataupun kalau nifas dia keluar putus-putus tapi masa hari tepat 60 hari masih keluar. Wanita ini hukum dia apa? Dia mengalami istihadah ketika haid. Maksudnya apa? Darah istihadah dah bercampur dengan darah haid. Jadi kita kena kenal pasti mana satu istihadah dia, mana satu haid dia. Cara nak kenal pasti, belum belajar lagi. Belum belajar lagi. Kita belum belajar cara nak kenal pasti lagi. Okey. Sekarang ni, okey. Boleh faham tak setakat tu? Boleh faham tak setakat tu? Kita tak kenal pastikan lagi mana satu haid, mana satu istihadah, mana satu nifas, mana satu istihadah. Jadi, kenapa soalan tadi? Soalan pertama tadi. Ingat tak? Soalan pertama kita nak, kalau wanita tu terjadi macam ini, darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-18. Dia kata, saya keluar 18 hari dah ni. Saya pun tak tahu mana haid, mana nifas. Mana haid, mana istihadah. Tak tahu. Okay, apa soalan pertama kita? Kita nak tahu bila dia mula haid. Bila mula haid dia? Contohlah dia kata pukul 8 pagi. Kita andaikan 1/1 pukul 8 pagi. Okey, 1/1 pukul 8 pagi. Contohlah contoh. 1/1. Jadi tepat 15 hari adalah 16/1. Okey. So persoalan saya, kenapa kita nak kena tanya soalan bila dia mula haid? Tarikh dia mula haid dengan waktu. Jam berapa? Tarikh bila dan jam berapa dia mula haid. Kenapa kita nak tahu kenapa kita nak tahu maklumat tersebut? Tahu tak? Okay, tak apalah. Okay, kenapa kita nak tahu maklumat tersebut?
Sebab saya minta maaf ya, saya kalau boleh nak mengajar ni supaya saya dapat apa? Pastikan perempuan semua pandai mengira. Okey. Perempuan semua pandai mengira. Okay. Puan Noriza tak berapa faham. Apa bahagian yang tak faham tu? Ya. Siapa tu? Puan Noraini. Bukan. Satu lagi. Puan Pidah. Puan Noraini betul, bagus juga. Puan Pidah tepat. Kejap. Bukan, Puan Syikin. Puan Syikin. Tengok dekat Puan Syikin punya apa tu. Sebab nak kira tempoh hit maksimum dalam 5 hari. Bagus, betul. Puan Pidah betul, Puan Noraini pun betul. Puan Syikin tu tepat. Nak tahu pemisah ada ataupun tidak pada 16 bulan 1. Maksudnya apa? Kita nak tahu hit dia tu macam ini ke macam ini? Apa darah yang keluar tu? Adakah ada pemisah? Pada tepat hari ke-16 tu keluar ke tidak? Kalau keluar, masalah kita selesai. Kalau tak keluar darah, tepat hari ke-15 tak keluar darah, masalah kita selesai. Semua sebelum 15 tu semua hit. Selepasnya adalah istihadah. Okey? Tapi kalau 15 tu keluar, contohlah kita kata apa? Okey, pukul 8 pagi, hari 1 bulan 1 keluar darah kan? Mula keluar darah. Kita akan kira apa kita dapat 16 bulan 1 pukul 8 pagi. Kita tanya dia, 16 bulan 1 pukul 8 pagi, ada colek tak? Ada cek tak? Keluar darah ke tidak? Pukul 8 pagi tepat. Kalau keluar darah, dia mengalami istihadah ketika haid. Tapi kalau tak keluar darah, pukul 8 pagi, dia ikut hukum yang ini. Sebelum 8 pagi tu semua haid, selepas 8 pagi tu semua istihadah. Okay. Sebab ada pemisah. Masa tepat hari ke-15, pukul 8 pagi tu dia suci, tak keluar darah. Walaupun sekejap. Okay? So dia ada pemisah dah, walaupun sekejap. Kalau ada pemisah, so kita boleh tentukan semua sebelum ni semua haid, selepas ni semua istihadah. Tapi kalau tak ada pemisah, dia kata pukul 8 pagi 16 bulan 1 saya cek masa tu. Dia kata memang ada darah lagi. Memang ada darah keluar. Masih keluar. Maka barulah kita tahu dia ni bukan berada pada situasi yang ini, dia ni bermasalah. Iaitu dia mengalami istihadah ketika haid yang menjadi tajuk topik perbincangan utama dalam permasalahan istihadah. Okey. Puan Ernie, bukan dia cakap terus tak berhenti. Saya kata tadi apa? Dia kata darah, saya keluar darah haid berterusan sampai 18 hari. Dan kita pun tak tahu dia kata berterusan tu sama ada dia berhenti kejap-kejap ke tidak. Kadang-kadang ada orang perempuan, dia kata 18 hari dah darah keluar, tak berhenti. Maksud tak berhenti tu, tak berhenti selama beberapa hari, tak berhenti. Tak. Kadang-kadang dia ada berhenti jam-jam tertentu. Sebab itu kita tak boleh nak kata ada berhenti-berhenti tak. Kita terus kena kenal pasti. Kita kena kenal pasti terus hari ke-15 ni berhenti ke tidak. Okay? Sebab kita tak boleh nak percaya dengan statement pertama tu. Statement pertama dia, saya keluar darah daripada hari pertama sampai hari ke-18. Dah 18 hari dah keluar darah. Okay. So, kita kena tengok betul-betul sama ada dia kat situasi ini ke sebenarnya ataupun kat sini. Kalau kat sini, okay, dia kena istihadah ketika haid. Tapi kalau kat sini, baru kita senang hukum. Sebelum tu haid, selepas tu istihadah. Okay. Dia pemisah ada ke tidak? Sebab kita nak bezakan. Kita takut bila dia kena yang ini. Bila dia kena istihadah ketika haid, kita yang susah nak mikir. Kita yang susah nak mikir kat sini. Tapi kalau yang dia kena yang ini, kita dah tak susah nak hukum. Ini haid, ini istihadah, senang nak hukum. Kalau dia kena kat sini, itu yang susah tu. Okay? Itu yang kita kena belajar tu.
Ya betul. Puan Siti Hanifah. Kena cakna betul dengan masa keluar haid. Ustaz, ada beza ke dari segi nak buat ibadah seperti solat antara istihadah dengan istihadah ketika haid? Ya, ada beza. Istihadah ketika haid, kita tak tahu lagi mana satu istihadah, mana satu haid. Nanti kita akan belajar. Okay, nanti kita akan belajar. Tapi kalau istihadah, kita dah tahu macam ini kan. Kita dah tahu, oh ini istihadah, ini haid. Kita dah tahu. Senanglah kita nak ibadah. Okay. Kita dah tahu, kita dah nampak yang ini confirm istihadah sebab dah ada suci pemisah antara ni. Masa hari ke-15 tepat tu, dia suci. Dia tak keluar haid, tak keluar darah. Maka darah yang selepas itu confirm istihadah. Jadi kita boleh solat, kita boleh puasa bersama suami dan sebagainya. Okay. Tapi yang ini belum tentu lagi. Belum tentu lagi ini istihadah. Belum tentu lagi ini semua haid. Dia belum tentu semua tu. Okay. Kena belajar dulu. Okay. Semua tu belum tentu lagi. Okay. Boleh. So, perkara pertama adalah nak tahu bila dia mula keluar haid untuk dapatkan maklumat yang tepat, adakah dia hari ke-15 tepat ni masih keluar darah ataupun tidak. Kalau tak keluar darah, ambil hukum yang ini, senang cerita. Kalau masih keluar darah, maka dia mengalami istihadah ketika haid yang menjadi tajuk perbincangan kita selepas ini sampai habis. Okay. Istihadah ketika haid ni lah yang menjadi menjadi kegusaran sikitlah. Nak belajar istihadah ni, belajar susah istihadah. Kat sinilah cerita dia. Okay, kat sini cerita dia. Kalau tak tahu dia punya kaedah memang susah. Okay, kat sinilah cerita dia. Okay. Macam tu juga nifas pun sama juga. Okay. Kita dah habis dah, kejap lagi sikit lagi. Kita tengok balik kita punya ni slide kita. Okay. So, jadi itulah saya kata, inilah kebanyakan orang perempuan salah kiraan. Bila mana terjadi macam ini? Biasa dia keluar hari pertama sampai hari ke-8. Tiba-tiba kali ni dia keluar 18 hari. Berterusan 18 hari. Okay, tak berhenti, kita dah check dah. 15 hari, hari ke-15. Tapi jarang kita check kan. Hari ke-15 tepat, berhenti tak darah? Contohlah dia kata tak berhenti. Okay, tak berhenti. Bila tak berhenti, kita hukumkan apa? Kita hukumkan hari pertama sampai 15, okay? Selepas hari ke-15, istihadah sampai 18. Tak boleh. Itulah kesilapan. Itu yang saya terkejut tu. Saya dah tegangkan. Ini kesilapan tau. Ini bukannya yang tepat. Ini adalah kesilapan kebanyakan wanita. Okay? Dia macam tu. Oh, maksimum 15 hari. So, 15 hari hit. Selepas tu confirm istihadah. Tak boleh. Tak tentu macam itu. Belum tentu macam itu. Ini cerita kalau misal kata darah berterusan keluar. Kalau darah berterusan keluar, hari ke-15 ni tak berhenti. Tepat hari ke-15 ni sempurna 15 hari, tak berhenti. Cek, tak berhenti. Okay, bila cek tak berhenti, tak boleh kita nak hukum 15 hari tu hit, hari yang seterusnya tu istihadah. Tak boleh. Okay. Ini kita akan belajar nanti ni. Inilah wanita inilah keadaan istihadah ketika haid. Darah istihadah bercampur dengan darah haid. Kita akan belajar macam mana nak kenal pasti mana satu haid, mana satu istihadah. Okay. So yang ini adalah pemahaman yang salah. Macam tu juga nifas. Okay. Nifas pun sama juga. Hari pertama keluar sampai ke 63. Oh, hari ke 60 berhenti tak? Tak berhenti. Berterusan keluar, memang tak berhenti. Dah colek dah, tak berhenti. Bila tak berhenti, kita pula pergi menamandai hukum. Kalau macam tu, 60 hari tu nifas semua. 3 hari lepas tu semua istihadah. Tak. Bukan macam itu. Okay? Ini semua adalah kesilapan. Kesilapan pemahaman kita sebelum ini. Kebanyakan wanita, beginilah cara menghukum wanita istihadah ketika haid, wanita istihadah ketika nifas. Okay? So darah istihadah dah bercampur. Darah istihadah dah bercampur dengan darah haid.
maka kita kena belajar darah istihadah bercampur dengan darah nifas, maka kita kena belajar mana satu nifas, mana satu istihadah. Macam mana nak kira tu nanti kita akan belajar. So kita tak boleh hukum macam ini, kita hukumkan 1 hingga 60 nifas, 61 hingga 63 istihadah, tak boleh. Okey, ini kesilapan kita. Okey. Jadi siapa ada kitab? Siapa ada kitab, kita sebelum kita habis saya nak bacakan sikit. Okey, boleh tengok kitab muka surat 72. Kesilapan kebanyakan wanita apabila mengalami istihadah ketika haid. Okey. Ramai yang tersilap kan? Okey. Istihadah ketika haid. Apa maksud dia? Darah keluar melebihi tempoh 15 hari tanpa berhenti walaupun sekejap. Ketika tamat tempoh 15 hari itu tak berhenti. Okey. Istihadah ketika nifas pula, darah keluar melebihi tempoh 60 hari tanpa berhenti walau sekejap ketika tamat tempoh 60 hari nifas tu. Tu dia punya kunci, key dia. Dia tak berhenti ketika tamat tempoh 60 hari, ataupun kalau haid dia tak berhenti, darah masih keluar ketika tamat tempoh 15 hari. Kalau masih keluar, confirm istihadah ketika haid. Ataupun kalau nifas, istihadah ketika nifas. Itu kena belajar. Okay. Sekiranya darah haid keluar melebihi tempoh 15 hari tanpa berhenti walau sekejap ketika tamat tempoh 15 hari, kebanyakan wanita terus menganggap bahawa haidnya adalah selama 15 hari. Dan darah yang keluar selepas tamat tempoh 15 hari itu adalah istihadah. Ini ramai yang tersilap. Ini merupakan satu kaedah yang tidak tepat dalam menentukan darah haid dan darah istihadah. Ianya harus diperbetul kerana ia amat berkait rapat dengan ibadah seseorang wanita. Memang benar bahawa darah yang keluar selepas tamat tempoh 15 hari itu adalah darah istihadah kerana tempoh haid paling lama hanya selama 15 hari sahaja. Akan tetapi, kita tidak boleh menganggap bahawa istihadah hanya akan keluar selepas tamat tempoh 15 hari. Kerana boleh sahaja terjadi di mana istihadahnya bermula lebih awal, iaitu sebelum tamat tempoh 15 hari tersebut. Tapi ni nombor 2 ni saya akan terangkan. Okay, nombor 2 ni ada perincian dia sebenarnya. Yang saya tanda right nombor 2 tu. Sebab apa? Sebab boleh saja berlaku di mana darah istihadahnya selepas hari ke-15 tu bukan istihadah. Selepas hari ke-15 tu haid. Boleh berlaku macam itu. Habis tu yang keluar darah daripada hari pertama sampai ke-15 tu, semua tu istihadah. Lepas 15, itu semua haid. Boleh berlaku macam itu. Okay? Sebab tu saya kata ada perincian dia. Bukannya sekadar itu saja. Ada perincian. Bagi mengenal pasti, begitu juga halnya jika berlaku istihadah ketika nifas. Bagi mengenal pasti berapa lama tempoh haid ataupun nifasnya sebenar dan bila bermula istihadahnya, perbahasan mengenai perkara ini boleh dirujuk di halaman 89 dan 95. Tu saya dah cuba tengok 89 tu. 89 tu kita dah ada jadual dah. Okey, kita dah ada jadual dah ya. Garis panduan untuk kenal pasti darah haid dan darah istihadah bagi yang mengalami istihadah ketika haid. Tu. Darah keluar melebihi tempoh 15 hari. Okey. Macam itulah lebih kurang. Okey. Baik. So insya-Allah nanti kita akan belajar tengok kat sini minggu depan kita akan masuk mana tadi? Apa wanita yang mengalami istihadah perlu buat? Okey. Maksudnya wanita yang mengalami istihadah ketika haid lah ni. Perlu buat apa? Nanti kita akan bincangkan. Lepas tu apa lagi? Saya kena istihadah macam mana nak solat. Okey, cara-cara nak solat kita akan bincangkan semula. Mungkin ada yang tak masuk hari tu kan. Okey. Insya-Allah lah.
Okay, so itu saja untuk kita punya perbincangan pada malam ni. Minta maaf lah lewat sikit. Siapa suruh salah tadi kan? Kan dah terlewat sikit. Minta maaf lah saja ya gurau jangan apa pula. Jangan marah pula Saya gurau je. Supaya kita punya apa diskusi ni kan. Mudah-mudahan insya-Allah kita teruskan kita punya pembelajaran. Kalau ikutkan minggu depan last kalau ikutkan. Tapi tak apalah untuk habiskan kita belajar ni insya-Allah kita teruskan je sampai kita habis. Mungkin lagi beberapa sesi lagi kita terusilah, tak ada masalah. Okey. Jadi saya minta maaf kalau terkasar bahasa ke tersalah bicara ke kan. Minta maaf lah. Semua umur-umur apa lagi tua daripada saya ni, saya minta maaf lah semua tapi memang macam itulah saya punya style mengajar kan. Terpaksa lah, bukan terpaksa nak marah tak. Untuk kita lebih tahu mana kita punya yang kita kena fokus kat mana kan. InsyaAllah bagus juga. Jadi dia jangan sentiasa marah aja kerja, tak boleh. Kita kena ada banyak macam-macam kaedah dalam mengajar. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk semualah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia terkejut lagi. Macam-macam. Terima kasih semua. Saya tengok semua komen.